Prof. Dr. Jomo Kwame Sundaram. Prof, thank you very much. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada hari ini. Prof, sihat hari ini ya? You're staying safe? Sihat, Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mula, izinkan saya memperkenalkan Prof kepada semua peserta ya. Buat masa ini, Prof adalah Research Advisor di Khazanah Research Institute, di mana sebelum ini Prof adalah Senior Fellow di sana sejak 2016. Prof juga adalah seorang Visiting Fellow di Initiative Dialogue Policy, Columbia University. Ini untuk sekarang lah. Dari segi pendidikan, Prof telah mendapat sarjana muda dari University of Yale University, United States of America. Mendapat pendidikan di peringkat sarjana di Kennedy School of Government, Harvard University, dan PhD di School of Arts and Science, juga di Harvard University. Dari tahun 1986 hingga 2004, Prof sebenarnya adalah profesor di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Jadi sesungguhnya Prof telah banyak memberi khidmat kepada kita di negara Malaysia dan juga di luar negara. Jadi di Malaysia, Prof sebenarnya banyak memberi input dan telah membantu melangkah polisi dan arah tuju negara kerana beliau adalah ahli kepada Malaysian Economic Council yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, dan Prof juga merupakan ahli kepada the 5-member Council of Eminent Persons yang dilantik oleh Kerajaan Persekutuan. Di peringkat global pula, Prof memang sebenarnya sangat dikenali terutamanya dalam bidang agriculture kerana beliau adalah telah menjadi penolong ketua pengarah pembangunan ekonomi dan sosial untuk Food and Agriculture Organization of the United Nations atau FAO. Beliau juga merupakan penyelaras penyelidikan G24 Intergovernmental Group on International Monetary Affairs and Development dan merupakan founder chair of International Development Economics Associates ataupun IDEAS, dan juga telah menjadi UN General Development. Jadi memang sangat luas dan menarik sekali pengalaman Prof dari dulu hingga sekarang. Selain daripada pengalaman ini Prof, ya, saya sebenarnya baru juga mendapat tahu tentang perkara yang menarik tentang Prof, iaitu nama Prof sendiri. Saya sebenarnya memang selalu tertanya-tanya asal-usul nama Prof, dan dimaklumkan rupanya nama Prof merupakan gabungan nama dua presiden pertama di Afrika, iaitu Presiden Kenya. Nama Prof yang pertama mengambil sempena nama Presiden Kenya iaitu Jomo Kenyatta, dan juga nama kedua Prof iaitu mengambil sempena nama Presiden Ghana yang pertama iaitu Kwame Nkrumah. Terima kasih Prof kerana memberi maklumat itu. Ia sangat menarik sebenarnya, dan sebenarnya hebatlah nama-nama ini sehebat Prof sendiri. Baiklah Prof, pasti ramai berminat tidak sabar untuk mendengar perspektif Prof dalam isu sekuriti makanan ini, terutamanya yang melibatkan nutrition deficiency ataupun nutrition security. Jadi saya dengan berbesar hati ingin menjemput Prof Dr. Jomo Kwame Sundaram untuk menyampaikan kertas plenary kedua berkisar topik Integrated Food Security Strategy Nutrition Deficiency. Prof, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang hadir. Ingin saya ucapkan terima kasih kepada pihak kementerian kerana sudi jemput saya untuk bersama pada pagi ini. Dalam masa yang agak singkat, ingin saya membicarakan soal yang dicadangkan dari beberapa segi yang saya rasa agak penting. Sayangnya dalam seminar sehari ini, beberapa pihak yang berkepentingan, ya, seperti pihak pengeluar, ya, petani-petani sendiri, nelayan dan juga para pengguna tidak diwakili, sedangkan sepatutnya kementerian seperti Kementerian Pertanian yang amat penting ini melibatkan semua golongan-golongan yang berkepentingan. Ini saya rasa amat penting kerana kalaulah
kita ingin mengamalkan apa yang dicadangkan tadi oleh Dr. Rais, iaitu melibatkan seluruh masyarakat, ya, bukan hanya semua lapisan kerajaan, tetapi seluruh masyarakat juga, mereka-mereka yang berkepentingan ni harus terlibat. Namun demikian, elok kalau kita apa yang sedang berlaku sekarang seperti diterangkan tadi, akibat daripada wabak COVID-19 ini, kita dapati bahawa sekarang terdapat minat semula, ya, terhadap apa yang dikatakan jaminan makanan. Ya. Saya menggunakan jaminan makanan dengan penuh kerana soal keselamatan makanan di Malaysia ini mempunyai dua maksud yang berlainan, ya, iaitu security makanan seperti dimaksudkan di sini, tetapi juga sekarang kita dapati bahawa banyak makanan bukan hanya di Malaysia tetapi di dunia boleh dikatakan kurang sihat, ya, kerana terlalu banyak bahan kimia toksik dipakai untuk memberi kesan yang cukup berbahaya dari segi makanan. Tetapi kita seolah-olah tak pedulikan bahan ini, bahan beracun ini dalam makanan rakyat Malaysia. Ya. Kita hanya memberi perhatian apabila makanan ekspor makanan kita itu ditolak oleh negeri-negeri yang lain. Ya. Jadi kita dapati bahawa ini juga masalah istilah juga masalah yang agak penting, ya. Tapi biar saya teruskan perbincangan tentang apa yang sekarang menjadi satu masalah yang agak penting di Malaysia ini, di mana kita dapati bahawa banyak apa yang telah menjadi tumpuan dari segi dasar, ya, semenjak satu abad yang lalu, ya, semenjak zaman penjajah lagi, bagi penjajah mereka memikirkan soal tukaran wang, ya, tukaran wang kerana Melaya pada waktu itu merupakan punca tukaran wang yang amat penting bagi Empire British, ya. Kalau kita lihat dari segi ekspor getah, ekspor timah dan sebagainya kepada pihak-pihak yang lain, kita dapati bahawa ini merupakan satu masalah yang cukup besar bagi Empire, bukan masalah bagi Empire British, tetapi bagi mereka, kalaulah mata wang itu dipakai untuk mengimport beras dan sebagainya, ini merupakan satu masalah bagi mereka. Jadi mereka nak mengurangkan itu, dan oleh kerana itu mereka telah memulakan kemudahan perairan di Tanjung Karang, di Krian, di Perak dan sebagainya. Ini bukan kerana dia pedulikan sangat nasib petani di kawasan-kawasan ini, tetapi kerana nak mengeluarkan lebih banyak padi dan beras untuk makanan boroh-boroh yang dibawa daripada negeri China, daripada negeri India, daripada Jawa, daripada tempat-tempat yang lain, untuk mengeluarkan barang-barang bahan-bahan mentah, terutama sekali barang komoditi yang agak penting, ya, yang diimport oleh Eropah, oleh Amerika Syarikat, Jepun dan sebagainya. Maka kita dapati bahawa itu jadi soal tumpuan kepada SSL, ya, self sufficiency level itu bermula dari zaman itu dan malah berterusan selepas perang, ya. Dan selepas perang kita dapati bahawa terdapat misalnya usaha-usaha yang lain untuk meningkatkan pengeluaran padi dan beras, terutama sekali sistem perairan. Jadi apa yang dikatakan negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu, ya, Kedah dan Kelantan, mula dapat sistem perairan di kawasan Muda dan di kawasan Kemubu hanya selepas kita merdeka, ya, iaitu pada tahun
pada ujung tahun 60-an, awal tahun 70-an. Dan ini sudah tentu telah meningkatkan pengeluaran padi dan beras, tetapi dengan perubahan pada peralihan daripada penanaman sekali setahun ke 2 kali setahun, kita dapati juga misalnya apa yang memberi khasiat ya kepada orang biasa, misalnya ikan yang terdapat di saluran air dan sebagainya berkurangan. Ya, dan ini adalah amat penting ya. Jadi misalnya pada tahun 70-an kami pernah buat kajian di Kedah, dan didapati bahawa walaupun pendapatan anak penanam padi itu jauh lebih kurang kalau dibanding dengan penanam getah ya, pekebun kecil getah, tetapi anak mereka lebih sihat. Dan salah satu sebabnya ialah apa yang sumber-sumber makanan yang terdapat. Jadi kita harus memberi perhatian kepada soal-soal pemakanan juga ataupun nutrition ya. Dan ini saya rasa adalah satu peralihan yang penting kita dapati perhatian itu sudah bermula pada tahun 70-an. Sebab sebelum itu soal-soal pemakanan itu walaupun sudah disedari sebelum perang lagi oleh tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Kita dapati misalnya bahawa semua apa yang dikatakan pendidikan tentang nutrisi itu dibuat oleh pihak syarikat-syarikat yang jual makanan, ya, jual tepung dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa itu banyak mempengaruhi persepsi ya, orang ramai tentang apa yang penting dari segi makanan dan sebagainya. Maka kalau kita lihat apa yang telah berlaku, kita dapati bahawa pada tahun akibat daripada apa yang berlaku pada mulai ujung tahun 60-an, tahun 70-an, revolusi hijau ya, itu telah sampai di dan memang tidak boleh nafikan bahawa pengeluaran padi, tapi dengan kesan-kesan sampingan. Saya masih teringat bila kita masuk negeri Kedah waktu itu daripada Pulau Pinang seberang Perai, kita ada iklan besar ya, yang kata you are now entering Kubota country ya, kerana mesin yang banyak dipakai pada waktu itu ialah satu mesin traktor yang kecil ya, traktor yang dibawa oleh petani sendiri yang dinamakan Kubota. Kemudiannya diganti dengan beberapa mesin yang serupa daripada Taiwan yang lebih murah dan sebagainya. Tapi itu asal usul apa yang telah berlaku sekarang. Oleh kerana masa singkat telah dikurangkan, saya ingin terus kepada soal pemakanan ataupun nutrisi. Jadi kalau kita lihat apa yang telah berlaku seperti disebut tadi, kita dapati bahawa pada tahun sebelum perang lagi sudah ada perhatian terhadap soal pemakanan ataupun nutrition. Ya. Kalau kita lihat misalnya apa yang telah berlaku hadiah Nobel ya, untuk perubatan pada tahun 29 kalau tak silap saya, telah diberi kepada 2 penyelidik. Seorang penyelidik di Batavia, ya, sekarang Jakarta, dan seorang lagi di Kuala Lumpur. Dan mereka telah dikatakan telah menemui ya, sebabnya ada penyakit beri-beri ya, kerana kurangnya vitamin B ya. Dan tetapi di Batavia kajian itu dilakukan oleh seorang penyelidik dengan menggunakan binatang ya, ayam. Di Malaysia ni kita dapati zaman penjajah mereka tidak ada etika sains langsung ya. Apa yang dibuat beberapa orang yang dalam ward sakit otak, sakit jiwa, mereka dipaksa ya, tanpa izin mereka, tanpa kesedaran mereka diberi makanan yang berbeza. Ya, orang Melayu diberi beras tumbuk, orang India diberi beras parboil, dan orang Cina diberi beras yang telah beras putih lah ya.
Jadi kita dapati bahawa hampir semua orang Cina dalam sampel itu menghidap penyakit beri-beri, sedangkan orang Melayu dalam sampel itu tidak ada langsung yang penyakit beri-beri, dan orang India ada beberapa yang penyakit beri-beri kerana cara membuat menyediakan beras. Jadi apa yang banyak dihebohkan oleh Tun Mahathir ya, tentang soal dedak. Dedak itu sebenarnya sesuatu yang amat penting dan memberi khasiat yang penting bagi manusia ya. Walaupun di Malaysia ni kita dapati dedak itu banyak dimakan oleh binatang, oleh ayam dan sebagainya ya. Dan itu asal usul pepatah Melayu ya, harapkan pegar makan padi ya. Baik, kalau kita balik kepada soal ini, kita dapati juga pada tahun 30-an misalnya, menurut Profesor Wan Manan daripada USM Kota Baru, kita dapati bahawa ada perhatian terhadap masalah-masalah yang lain ya, yang dibawa oleh seorang penyelidik wanita ya, yang kalau tak silap saya di Singapura pada waktu itu. Tetapi kita dapati bahawa selepas perang minat ini dikurang sehingga selepas merdeka. Dan apa yang dikatakan pendidikan nutrisi ataupun pemakanan itu diserahkan saja kepada syarikat-syarikat makanan. Jadi syarikat makanan menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk mengiklankan barang-barang yang dijual mereka, walaupun maklumat itu tidak lengkap dan tidak sebenarnya selalunya tepat ya. Jadi misalnya kalau syarikat itu jual tepung susu, dia akan memberi iklan yang mengatakan bahawa susu itu yang amat penting, kalau tanpa susu tak cukup protein, tak cukup kalsium dan sebagainya. Maka kita dapati bahawa, tapi mulai lebih kurang tahun 70-an, kita dapati bahawa program nutrisi telah dimulakan, dan ini adalah amat penting. Applied Food and Nutrition Program kalau tak silap saya namanya, pada tahun 70-an lagi, dan mungkin ada ramai di kalangan saudara dan saudari sendiri yang dapat manfaat daripada itu. Tetapi di samping itu ada juga sesuatu yang amat penting ya, dari segi jangka hidup rakyat Malaysia yang amat penting, iaitu kita dapati bahawa ada arwah Datuk Muhammad Said ya, yang pernah jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Sebelum itu dia pernah menjadi seorang doktor, dan isterinya kebetulannya seorang bidan ya, seorang bidan yang dilatih di England kalau tak silap saya, dan dia telah membawa dia telah memulakan ya, program di mana apa yang kita kenali sekarang sebagai bidan kampung ya. Dan itu satu program yang cukup berkesan, banyak mengurangkan kematian bayi dan ibu juga ya, satu penting. Tetapi masyarakat kita sekarang bukan tinggal di luar bandar lagi. Jadi bidan kampung itu tidak disesuaikan dengan keadaan sekarang, dan bidan yang ada itu sepatutnya juga memberi nasihat kepada bakal ibu dan ibu yang baru bersalin tentang makanan-makanan yang sesuai dan sebagainya. Dan ini sepatutnya tetapi sekarang apa yang berlaku sekarang, kita dapati bahawa syarikat-syarikat makanan akan menjual, promosikan bahan-bahan mereka secara langsung ataupun secara tidak langsung di klinik-klinik ibu dan sebagainya. Jadi ini sesuatu masalah yang agak penting ya. Jadi kita dapati bahawa tidak ya, kepentingan peribadi itu sama saja dengan kepentingan korporat ya. Kalau kita lihat secara lebih
lebih mendalam. Masalah ini sudah timbul pada awal tahun 60-an lagi. Pada tahun 61 misalnya, Menteri Pertanian yang pertama, ya, almarhum Aziz Ishak, ya, adik kepada Presiden Singapura yang pertama Yusof Ishak, yang pernah menerbitkan utusan Melayu, ya, penerbit utusan Melayu yang pertama. Mereka dibesarkan di Matang, di Perak, ya. Dan mereka dan Aziz Ishak mulai awal tahun 50-an memainkan peranan yang amat penting untuk mempopularkan koperasi, ya. Kerana British sudah sedar, ya, bahawa zaman darurat mereka pada peringkat tahun dari tahun 48 sampai tahun 51 mereka tidak berjaya langsung, ya. Boleh dikatakan tidak ke depan, ya. Tetapi mereka merasakan pentingnya menawan hati dan minda, ya. Winning hearts and minds itu strateginya mulai tahun 51, dan antara lain gerakan koperasi digalakkan. Dan Aziz Ishak mainkan peranan yang amat penting, dan kemudiannya telah dilantik sebagai Menteri Pertanian dan Koperasi yang pertama. Dan gerakan koperasi pada waktu itu merupakan sesuatu yang penting, sesuatu alternatif misalnya kepada orang tengah yang ada di luar bandar, ya. Dan sudah tentu MCA pada waktu itu mempunyai kepentingan, mereka banyak didukung oleh orang tengah di luar bandar itu, dan mereka menentang, ya. Dan juga kita dapati bahawa Aziz Ishak telah cadangkan satu kilang urea yang akan dibiayai oleh gerakan koperasi, dan kilang urea itu ditentang oleh ICI, ya, Imperial Chemical Industries, yang telah menubuhkan CCM, Chemical Company of Malaysia yang ada di Selangor sekarang. Jadi kita dapati bahawa itu asal, jadi kita dapati bahawa dari peringkat awal, ya, dari tahun 60-an lagi, korporat mengalahkan koperasi. Ya, korporat mengalahkan koperasi. Dan ini sesuatu yang harus kita sedari. Ya, kita dapati bahawa usaha-usaha untuk menggalakkan koperasi itu yang dulu menjadi satu yang amat penting bagi kerajaan, lama kelamaan telah diketepikan, dan boleh dikatakan misalnya seorang lagi yang bernama Aziz, Ungku Aziz, almarhum Ungku Aziz, yang amat membela soal gerakan koperasi itu. Tapi kalau kita bandingkan apa yang telah yang wujud sekarang dari segi gerakan koperasi, boleh dikatakan tidak seperti dululah, ya. Baik, kalau kita balik pada soal kepada soal kesihatan rakyat Malaysia, ya. Dengan pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi yang telah berlaku semenjak merdeka, dan terutama sekali semenjak tahun 70-an, kita dapati bahawa taraf hidup rakyat Malaysia telah maju, dan boleh dikatakan bahawa sikit sekali mereka yang misalnya mati kebuluran, ya, di Malaysia. Kerana sikit sekali sekarang mereka yang miskin, dan lebih sikit mereka yang fakir, ya. Ini hakikatnya, ya. Kita tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa, tetapi masalahnya sekarang kita dapati bahawa timbulnya cabaran baru, ya. Timbulnya cabaran baru, dan salah satu cabaran yang amat penting ialah kita dapati bahawa rakyat Malaysia ini, kita boleh dikatakan jangka hidupnya telah banyak bertambah, ya. Kalau dulu pada tahun 60-an di sekitar 61 di semenanjung Malaysia, ya. Kalau kira Sabah dan Sarawak kurang sikit, tetapi sekarang di Malaysia jangka hidup di sekitar 76, ya, 76. Jadi kemajuan itu tidak cukup besar. Tetapi 3 suku daripada kemajuan itu adalah kerana ibu dan anak dan bayi, ya, telah hidup. Ibu dan bayi telah hidup. Jadi daripada
suatu langkah yang diperkenalkan pada tahun 60-an dan perluaskan pada tahun 70-an, kesannya cukup besar dan kesannya sehingga hari ini kita dapati cukup besar. Tetapi selain daripada itu, boleh dikatakan faktor-faktor lain walaupun ada, hanya satu suku daripada kelebihan jangka hidup. Tetapi kalau kita lihat apa jangka hidup itu telah meningkat dan teman-teman saya di Khazanah telah dipimpin oleh Naziha telah mengeluarkan satu kajian pada ujung tahun sudah yang menunjukkan bahawa apa yang dikatakan healthy average life expectancy, jangka hidup sehat, itu juga meningkat tetapi kurang. Maksudnya, implikasinya bahawa tempoh pada akhir hayat di mana seseorang itu kurang sihat itu adalah akibat daripada sudah berkurangan. Maksudnya mereka kemungkinan besar mereka itu kurang sihat di sekitar 9 tahun kalau tak silap saya pukul rata. Jadi implikasinya cukup besar. Jadi apakah sebabnya? Bukan kerana kebuluran. Sebabnya kerana makanan kita tak betul. Makanan kita kurang berkhasiat dari satu segi, iaitu di mana kita dapati zat makanan seperti vitamin, seperti mineral, seperti kalsium, zinc dan sebagainya itu tak cukup. Dan ini amat penting. Misalnya separuh daripada yang masuk tempoh haid, mereka itu anemik, kurang logam besi, iron deficiency, dan sebagainya. Banyak lagi masalah-masalah. Jadi kekurangan zat makanan itu satu. Satu masalah lain ialah salah makan. Salah makan. Kerana kadang-kadang kerana tekanan hidup, tak ada masa untuk cari makanan yang sihat, tak cukup makan sayur dan buah kerana harga dah banyak meningkat, ataupun makanan itu sendiri kurang selamat seperti kerana banyak menggunakan misalnya herbicide, dan herbicide itu penting kerana kita dapati bahawa Malaysia ni seolah-olah tak pedulikan apakah herbicide terlampau banyak herbicide digunakan untuk tanaman misalnya, ataupun terlalu banyak menggunakan antibiotik dalam bela ikan ke daging yang dimakan, daging ayam dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa penggunaan berlebihan antibiotik ini ada menyebabkan binatang itu, haiwan itu lebih sihat, tetapi akhirnya antibiotik itu dimakan kita. Kita yang makan, dan akibatnya kita lama-kelamaan keberkesanan antibiotik dalam hidup kita, katakan kalau kita perlu pembedahan itu ataupun penyakit lain yang memerlukan antibiotik, kita dapati bahawa dia berkesan atas beberapa sebab yang saya tak sempat nak bincangkan di sini. Jadi kita dapati bahawa ini merupakan masalah-masalah, boleh dikatakan kita seolah-olah macam masuk gol sendiri, bukan kerana terpaksa, tetapi kita dipaksa oleh keadaan kerana tidak ada pilihan lain, makanan itu kurang sihat dan sebagainya. Jadi kita dapati soal keselamatan ini adalah amat penting kita fikirkan, keselamatan makanan itu sendiri. Baik. Jadi memandangkan masalah yang kita hadapi sekarang, amat penting kita memikirkan apa yang dapat dilakukan, memandangkan dua cabaran besar, iaitu satu kekurangan zat, yang satu lagi apa yang dikatakan
NCDs, ya, non-communicable diseases ataupun penyakit yang tidak berjangkit, ya, tetapi yang berkaitan dengan makanan, dengan apa yang kita makan, ya, ataupun diet related ataupun food related kalau kita gunakan kalau kita rujuk kepada istilah bahasa Inggerisnya, ya. Jadi kita dapati ini dua masalah yang cukup besar. Dan kalau kita lihat tinjauan-tinjauan yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya dan kajian-kajian yang lain, memang dikatakan bahawa kedua-dua masalah ini telah banyak meningkat, ya, banyak meningkat. Jadi oleh demikian Profesor Manan dan rakan-rakannya termasuk saya sendiri telah mengesyorkan supaya satu skim makanan untuk semua murid, untuk kanak-kanak di sekolah disediakan. Ya, dan dengan apa faedahnya, ya, selain daripada memastikan bahawa semua orang dapat makanan, ada masalah, ada kesan-kesan lain yang amat penting. Kalau kita lihat ini telah diamalkan misalnya di Jepun lebih pada 1 abad yang lalu, ya, bila Jepun itu waktu itu lebih miskin daripada kita, ya, tapi sejak 1 abad yang lalu skim ini sudah dilaksanakan. Apa faedahnya? Kita dapati bahawa semua murid-murid, ya, masyarakat kita sekarang seolah-olah menuju ke arah masyarakat yang berdarjat. Ya, kita harus menggalakkan satu masyarakat di mana kita merasakan bahawa kita senasib, ya, dan ini sesuatu yang kalau kita lihat misalnya budaya Melayu dari segi peribahasa dan sebagainya yang amat penting dipelihara, dan masyarakat yang lain kalau kita lihat budaya yang lain juga mementingkan ini. Jadi ini sesuatu yang amat penting kita galakkan. Dan jadi selain daripada soal memastikan semua orang dapat makan, kita juga dapat memastikan mereka makan dengan baik. Dan kita dapati misalnya ada kajian yang dilakukan oleh penyelidik yang ada kaitan dengan pihak Kementerian Kesihatan yang telah mendapati faedahnya dari segi pembangunan fizikal, ya, iaitu physical kanak-kanak, tetapi juga kemajuan kognitif, ya, juga ada faedahnya. Dan ini telah ditunjukkan bukan hanya pada peringkat antarabangsa, ada kajian di Johor misalnya yang telah jelas menunjukkan faedah-faedah daripada ini. Jadi dengan skim sedemikian, skim ini sepatutnya dilakukan dengan kerjasama antara beberapa kementerian, ya, di mana misalnya Kementerian Pendidikan patut kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, di mana misalnya persatuan peladang ataupun koperasi dan sebagainya, di tempahan makanan itu dibuat dengan mereka. Jadi misalnya kalaulah sebuah koperasi itu dipesan dia menyediakan 1 tan, ya, 1 tan metrik bayam misalnya, ya, sayur bayam dalam sebulan, ya. Kerana ada faedahnya dari segi zat dan sebagainya. Kita tempah itu. Tetapi kita juga masukkan syarat tanpa menggunakan herbicide. Jadi mungkin sayur itu kurang elok dan sebagainya, tetapi dia lebih berkhasiat, ya, lebih baik dari segi makanannya. Dan ini yang patut kita pentingkan untuk generasi akan datang, ya. Jadi apabila petani-petani menyediakan sayur katakan 1 tan, dia tak boleh keluarkan 1 tan saja. Dia akan keluarkan lebih pada itu. Kalau tidak, tak semestinya dia kena pada sasarannya.
Jadi katakan dia keluarkan 2 tan. Ya? 1 tan lagi apa dia nak buat? Dia akan jual dalam. Jadi dengan sendirinya pasaran itu akan dipenuhi dengan makanan-makanan yang lebih berkhasiat yang dipesan melalui skim ini. Ini penting kerana kita dapati bahawa sekarang skim yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan misalnya, mereka kebanyakannya diserahkan kepada syarikat-syarikat besar. Ya, jadi apa yang syarikat besar itu sediakan? Makaroni, makanan-makanan yang biasa dia sediakan, ya. Saya tak mau sebut jenama, nanti saya kena sue pula, ya. Tapi saudara dan saudari semua tahu apa yang saya maksudkan, ya, mi segera dan sebagainya. Ya, tetapi kurang berkhasiat. Dan kadang-kadang ada tambahan-tambahan seperti MSG dan sebagainya yang sebenarnya ada kesan buruk juga. Ya, jadi harus kita memikirkan cara. Tapi ini hanya dapat dicapai seperti disebutkan Dr. Rais tadi, hanya dengan kerjasama antara kementerian dan juga kerjasama yang melibatkan masyarakat, yang melibatkan pengeluar, iaitu petani, yang melibatkan pengguna. Persatuan ibu bapa misalnya boleh main peranan yang penting untuk memastikan misalnya bahawa makanan yang dibekalkan itu tidak mempunyai unsur-unsur yang tidak dikehendaki. Jadi ini semua merupakan cara-cara kita menjalankan ini, dan kesan-kesan baiknya telah jelas kelihatan dalam banyak masyarakat lain. Kita dapati misalnya ini telah dilakukan bukan hanya di negeri China, tetapi juga di Brazil, di Ghana, ya, dan beberapa negeri tempat yang lain, ya. Jadi kita dapati bahawa kesannya cukup baik, ya. Jadi kita dapati bahawa ini adalah amat penting kita galakkan, dan ini boleh digalakkan seperti kajian yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Kesihatan yang saya sebutkan tadi. Kajian itu juga menunjukkan bahawa kosnya jauh lebih kurang. Kosnya jauh lebih kurang daripada apa yang dibayar sekarang oleh Kementerian Pendidikan. Ya, jadi khasiatnya lebih baik, faedahnya lebih baik dari segi kemajuan murid dan sebagainya, tetapi sebaliknya kosnya lebih rendah. Jadi inilah cara saya rasa masyarakat kita dapat maju ke depan dengan cara-cara dengan apa yang diperlukan. Kerana masa yang diberikan kepada saya dan pihak menteri akan berucap nanti, saya walaupun sudah kehilangan masa sikit, ingin saya tamat dengan beberapa perkataan yang saya rasa dengan beberapa perkara yang saya rasa amat penting, ya. Saya rasa kita harus mengakui, ya, bahawa cogan kata seperti IR 4.0 ini sebenarnya dicipta oleh pihak yang duduk di Davos, ya. Dan mereka di Davos ini sebenarnya, ya, itu kerja mereka lah, ya. Tapi siapa yang membiayai mereka? Ya, syarikat-syarikat korporat gergasi dunia, ya. Apa yang penting kita tekankan ialah pendekatan yang mementingkan nasib, ya, dan kepentingan rakyat Malaysia. Itulah yang saya rasa amat penting kita tekankan. Dan bukan hanya tumpu saja kepada soal beras, ya, tetapi juga memikirkan soal khasiat dari segi makanan untuk rakyat Malaysia supaya kita dapat menuju ke depan. Jadi apa yang dicadangkan ini ialah patut melibatkan banyak pihak kerajaan. Siapa yang pedulikan misalnya soal keselamatan makanan itu dari segi sama ada dia mempunyai bahan toksik dan sebagainya. Ya, itu sesuatu yang amat penting. Apakah Kementerian Hal Ehwal Pengguna
ataupun Kementerian Pertanian, ya. Begitu juga dengan banyak soalan-soalan lain yang berkaitan. Tetapi tanpa pendekatan yang perlu untuk menghadapi wabak COVID-19, iaitu suatu pendekatan yang melibatkan seluruh kerajaan yang bekerjasama dan juga seluruh rakyat, ya, saya rasa kita tidak akan sampai ke mana-mana. Jadi saya harap ini dapat memberi manfaat, mungkin perspektif yang berbeza dengan pendekatan korporat, tetapi saya rasa saya harap dapat memberi manfaat kepada kita sebagai masyarakat Malaysia dan dapat menjamin masa depan untuk rakyat Malaysia, terutama sekali golongan muda dan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.